Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita teruskan lagi toolkit 1.34 kira sekolah dan data sedia ada berdasar kerangka TS25. Sila baca template KRA, seterusnya banner dan murnikan KRA sekolah dengan data sedia ada. Sila bawa hasil JPN ini semasa e-tutorial yang akan dijadualkan oleh JPN negeri. Kandungan apakah maksud bidan keberhasilan utama KRA? Key Result Area. Muka surat 3 lah tu. Mengapa sekolah memerlukannya? Pun muka surat 3. Bagaimana cara nak menulis KRA yang smart? Muka surat 4. Template KRA yang smart. Muka surat 5. Contoh dia di muka surat 6. Jadi apakah maksud bidan keberhasilan utama KRA? Merupakan satu senarai tugas yang paling utama yang perlu dilakukan oleh setiap sekolah setiap hari. Ya, ingat setiap hari untuk berjaya. Ini berasaskan senarai tugas. KRA yang baik termasuk tanggungjawab berterusan bagi sesuatu jawatan serta tujuan dan manfaat melaksanakan tanggungjawab tersebut. Jadi, tugas dan aktiviti yang berfokus pada suatu bidang yang spesifik, khusus, digabungkan sekali. Ini perlu ditulis, disemak dan dipersetujui oleh warga sekolah. Mengapa kita perlukannya? Pertama, untuk memastikan warga sekolah tak nampak dia punya ni. Warga sekolah apa ni? Kena tarik sikit. Mempunyai fokus yang sama. Dan kedua, untuk bertindak pada kapasiti yang tinggi. Bagaimana menulis KRA yang smart? Okey, tuliskan senarai matlamat yang ingin dicapai oleh sekolah dengan bantuan guru di bahagian KRA. Ada typing error, nanti saya betulkan. Anda boleh gunakan standard kemengetuaan Kebahasaan Malaysia ataupun SKKM dan kategori setiap KRA. Bahagian kategori seperti berikut. 8 kategori tu. Pertama, pengurusan kurikulum. Kedua, pengurusan co-kurikulum. Ketiga, pengurusan HAM, Ahli Murid. Keempat, sumber manusia. Kelima, komuniti. Keenam, fizikal. Ketujuh, pejabat. Kelapan, pengurusan keuangan. Okey, catatkan sasaran yang relevan, yang munasabah dan tempoh masanya sekiranya boleh untuk setiap fungsi selaras dengan tugas dan aktiviti yang diperlukan untuk mencapai KRA. Di ruangan definisi dan ukuran, abaikan fungsi yang tidak dapat diukur. According to a fascinating study conducted on 1979 Harvard MBA program, writing KRAs nearly doubles an individual's efficiency towards attaining their goal. Okey, berkaitan kerangka TS25 dan SKKSM dan PPM. Okey, guru berkualiti, pemimpin berkesan, 3 sokongan PIBG dan komuniti, persekitaran dan pembelajaran berkesan. Jadi, pelan strategik berdasarkan SKKSM, kepimpinan organisasi, co-kurikulum, HAM, kewangan pentadbiran pejabat, persekitaran dan kemudahan fizikal, pembangunan pusat sumber dan perhubungan luar. Anjakan, dia ada berapa anjakan tu? Dia ada 8, 9 anjakan. Mari kita pergi satu persatu. Menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti, memastikan setiap murid menguasai MTM. Kemahiran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, melahirkan rakyat yang menghayati nilai, mentransformasi profesion keguruan, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi, mengupayakan PPD dan sekolah
untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan mana tadi? Berdasarkan keperluan, memanfaatkan ICT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. 8. Mentransformasi keupayaan dan kapasiti penyediaan kementerian bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta kalau ada. Kalau kat bandar tu memang adalah sektor swasta. Kalau kat Fedah ni, kalau ada macam Kosma tu, swasta lah tu. Tabung haji tu, adakah separuh awam, separuh swasta? Kalau Fedah tu, masih lagi kerajaan lah. Aspirasi murid, pengetahuan, kemahiran berfikir, memimpin, dua bahasa, beretika, kerohanian, ada identiti nasional. Identiti nasional ni maksudnya patriotisme lah. Ada semangat cintakan negara. Aspirasi sistem PPPM, akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Seterusnya kita pergi pada contoh ya. Ni contoh dia bagi ni. Meningkatkan kecemerlangan akademik, kategori pengurusan kurikulum. Memastikan semua guru penolong kanam GPK, ketua panitia mencapai melebihi sasaran prestasi GPS dan KPI akademik yang ditentukan oleh mereka. Di samping itu perlu memantau dan membimbing mereka mencapai sasaran prestasi tersebut. Sasaran murid menguasai 3M tadilah, melepasi MTM dan sekurangnya PBD, TP3. Maknanya tak boleh kurang pada 3 lah. Sebab seorang manusia tu, kalau manusia yang normal lah, mesti melepasi standard 3 ataupun tahap 3. Memantapkan kecemerlangan co-curriculum, pengurusan co-curriculum ni Cikgu Rosli lah. Dan SU Koko serta guru-guru yang bernaung di bawah Cikgu Rosli untuk memastikan semua SU dan guru penasihat unit co-curriculum sama ada sukan, permainan, kelab serta badan benefit melebihi ataupun mencapai sasaran prestasi grade PAJSK co-curriculum dan PAJSK segak yang ditentukan oleh mereka. Di samping itu memantau membimbing mereka mencapai sasaran prestasi tersebut. Sasaran 75%. Murid tahun 6 mendapat A PAJSK. Jadi kita buat ujian biasanya 2 kali setahun. Sebab pandemik COVID-19 ni, segala aktiviti dijalankan secara maya. Ini kena sesuaikan lah. Biasa boleh buat aktiviti di luar bilik darjah, di padang, di bilik-bilik khusus. Maka pada hari Rabu tu terpaksa ditangguhkan, bersambung di rumah. Kemudian ada yang pergi ke sekolah agama. Tapi tetap kena ada dokumentasi tu supaya cukup jam yang diperuntukkan. Kemudian memperkasakan sasiah murid. Ini di bawah tanggungjawab pengurusan HAM lah. Memastikan guru disiplin kaunselor mencapai melebihi sasaran prestasi yang ditentukan oleh mereka. Di samping itu perlu memantau, membimbing mencapai sasaran prestasi. Sasarannya 95% kehadiran murid. Kalau kita tahu kalau kehadiran tidak memberasakan sebelum pada COVID ni, maknanya GPK beserta guru-guru yang di bawahnya akan pergilah ke rumah murid tersebut dan bertanyakan khabar lah, apa masalah, tak ada transport ke, tak ada kewangan ke. Maknanya unit bimbingan dari segi biasanya di bawah Ustaz Nurita lah. Kalau ada rumah terbakar ke ataupun parents yang meninggal ke, buat derma kilat dan sumbang kepada murid yang yang malang tu lah. Nak kata malam tak malam juga, tapi yang tidak bernasib baik. Kalau malam tu tak tepat lah istilah pemakaian pemilihan kata tu. Kita tengok pula slide seterusnya.
Banner atau munikan KRA sekolah. Pemimpin yang berkesan, saya kecilkan sikit persen. Mengupaya kumpulan SLT MLT melalui bimbingan instruction 100% dia nak 100%. Membimbing guru menjayakan program TS25, meningkatkan murid MTN dalam tafsiran akhir tahun, yang ni guru berkualiti lah, 70%. Membangun kepayaan berfikir secara kritis dan kreatif bagi meningkatkan peratus MTN, baca, tulis, mengira, peratus PBD 70%. Mencapai tahap minimum PBD. TP3 dalam semua subjek. Jadi baru ni kita diarahkan oleh Puan Haswani supaya mengisilah. Maknanya ada pertukaran jadual waktu tu, kita kena alert lah. Di manakah kelas yang patut kita tick, patut kita isi. Meningkatkan penguasaan murid dalam 3M. Maknanya kosong, Linus. Linus tu maknanya Linus tegar lah. Yang tak boleh baca, tak boleh mengira. Tak boleh mengenal pasti huruf. Membugarkan semula amalan PEK 21 melalui ladap sekolah. Maknanya guru-guru yang mengikuti khusus di PPD atau JPN boleh mengadakan bengkel lah ladap di sekolah. Bilangan guru meraih skor 95% ke atas dalam standard 4 SKPMG 2. 4 guru 8%. Yang ni kena isi lah. Maknanya setiap guru kena isi SKPMG ni. Kena sediakan dia punya file dan pastikan bahan-bahan item dalam file tu ada. Kena letak 1 atau kosong lah. Kalau ada 1. Kemudian pencapaian murid apa semua kena ada. Lepas tu kalau tulis ada, apa yang ada tu, maknanya bahan dokumen ataupun bahan sokongan tu kena ada lah. Kena wujudkan, mesyuarat apa semua kena wujudkan. Meningkatkan kemudahan persekitaran yang membantu pembudayaan amalan kebat murid. Bilangan kemudahan yang disediakan 2. PSS, Pusat Sumber Sekolah. Kemudian Taman Herbal. Taman Herbal ni dah ada dekat sekolah kita. Yang ni masa zaman Cikgu Nur Rashikin lah. Saya cuma munikan ataupun letak balik papan tanda yang tercabut tu. Kemudian biasa pekerja akan kemas balik lah. Kemudian memastikan pokok-pokok tu diselenggara dengan baik lah. Kemudian ni dalam persekitaran pembelajaran yang bermakna ya. Membangun kebitaraan sekolah melalui penyertaan ke peringkat negeri kebangsaan dalam core curriculum. Bilangan penyertaan catur, ni saya cerita dah semalam. Kalau negeri, inovasi STEM. Meningkatkan bilangan murid tahun 6 mendapat grade A dalam PAJSK. Bilangan murid A dalam PAJSK 75%. Kemudian melaksanakan aktiviti yang menarik dan boleh membangunkan kebat murid. Bilangan program 2, PRS, Pimpin Rakan Sebaya dan Imam Muda. Imam Muda ni tak ada kat sekolah kita. Mungkin kita boleh wujudkan lah program Imam Muda ni oleh Panitia Agama Islam lah. Benar sokongan komuniti dan swasta. Sokongan komuniti swasta boleh memantapkan amalan kesatuan dan iman murid di sekolah melalui peranan unit banner insan. Unit banner insan biasa di bawah Panitia Agama Islam lah ni. Bilangan program, 2 program. Jadinan bersama NGO. Boleh panggil NGO, datang sekolah, buat surat. Kemudian sebelum tu kena sediakan kertas kerja lah. Permajaan berapa-berapa. Ataupun program jalinan bersama alumni. Maknanya kita panggil bekas pelajar SKKS yang berjaya dalam hidup.
membuat ceramah dan bagi sedikit tips-tips dalam hidup, kemudian menceritakan bagaimana dia boleh berjaya dan untuk memberi semangat dan dorongan kepada murid-murid kita yang masih di bangku persekolahan. WhatsApp guru kelas dan ibu bapa ni sudah wujud. Maknanya ada PIBG, ada kelas-kelas yang ada ibu bapa dan parents. WhatsApp GB guru besar dengan ibu bapa pun ada. Facebook SKKS ada. Benda ni sudah diwujudkan ya di sekolah kita. Jadi base KRA sekolah yang dibina atau dimurnikan kena pasti data yang sedia ada di sekolah yang dapat digunakan untuk mengukur KRA tersebut. Jadi kerangka data yang sedia ada di sekolah untuk mengukur KRA, sumber data, analisis instrumen, kompetisi pentadbir tahun 2020, analisis instrumen guru, standard 4, SKPMG, kualitatif pemerhatian temu buah, TNA, SKPL, KPM 2020, 4 SLT berpengalaman sebagai pentadbir melebihi 2 tahun, 7 MLT berpotensi menjadi pemimpin yang proaktif dan kreatif. 100% guru telah menerima pendedahan berkaitan dengan kes SM terkini mengikut subjek masing-masing dari JPN dan PPD romping. Kumpulan SLT yang belum berupaya sepenuhnya untuk membuat bimbingan instruksional secara berkesan. Okey, guru berkualiti berdasarkan pada data tadilah, peratus lulu MTM masih rendah. Peratus murid mencapai PBD TP3 masih rendah. 45% guru belum mengamalkan kaedah PAK21 sebenarnya dalam PDBC data temu buah murid. Maknanya hasil interview dengan murid. 75% guru belum berkemahiran menggunakan digital tool dalam PDBC data SKPMG 2 standard 4. 100% guru belum jelas konsep pembelajaran berdasarkan projek PBL dan pembelajaran berdasarkan masalah data SKPMG 2 standard 4. 15% guru mengaplikasikan PAK21 dalam PDPC. 40% guru memanfaatkan peralatan ICT sebagai medium. Medium ni alat lah, interaktif dalam PDPC. Satu guru JU Matematik iaitu Puan Suhaila. 3 guru merupakan bekas penanda aras, bekas penanda kertas UPSR. Cikgu Zainal lah ni dulu. Lepas tu cikgu mana lagi yang menanda kertas. Kemudian persekitaran pembelajaran yang bermakna, pelaksanaan aktiviti kokurikulum menggunakan pakai konsep KEBAK dalam kokurikulum, iaitu 1 murid 1 projek. Kemudian bilangan murid mendapat pencapaian JRA sebanyak 75% sahaja bagi tahun 2020. Sokongan daripada komuniti dan swasta, sokongan ibu bapa terhadap pembelajaran murid masih rendah. Ini merujuk kepada data Gaji Selidik UPK, Unit Bimbingan Kaunseling, pada tahun lepas lah ni, ada rekod kehadiran program dialog mesyuarat PIBG. Sokongan yang baik dari pengerusi PIBG membantu kelancaran program KEBAK yang dirancang sekolah. Kerjasama yang baik dari pihak polis PDRM dan sentiasa melawat sekolah bagi memastikan disiplin murid terkawal. Kemudian penubuhan alumni SKKS dapat menyokong kemudahan pembelajaran murid SKKS dalam aspek kewangan dan program berunsur akademik dan KEBAK. Okey, saya rasa itu sajalah. Saya akan sambung pada petang sekarang lah. Kerana saya dah kuat berceloteh dan membebel ni. Sebutan saya pun dah lari. Mana lidah saya dah terpeleot. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.